Baik, sudah tentu setiap kali belanjawan dibentang, kita akan dibanjiri dengan pelbagai angka dan juga nombor sehingga ia mungkin menjadi sedikit mengelirukan. Jangan risau, kami sudah mudahkan semua untuk anda. Ini semua yang anda perlu tahu untuk belanjawan dan juga bajet 2023. Sudah tentu, tumpuan juga teralih kepada bagaimana belanjawan ini berbeza dengan belanjawan yang diumumkan sebelum ini. Bajet 2023 yang diumumkan pada Oktober lepas oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini adalah hanya belanjawan kedua yang dibentangkan sekali lagi. Belanjawan yang sama yang dibentangkan sekali lagi. Pertama sekali, mungkin bagi anda di luar sana yang sudah pun mendengar berita berkenaan dengan ini. Kadar cukai pendapatan individu ada pengurangan. Bermula tahun ini, mereka yang berpendapatan lebih RM35,000 sehingga RM100,000 akan dikurangkan 2% cukai pendapatan mereka. Ini adalah apa yang diumumkan, perubahan yang diumumkan dalam bajet 2023 pada Oktober tahun lepas oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Keuangan pada ketika itu Tengku Datuk Seri Zafrul, dan ini adalah perubahannya. Belanjawan madani untuk tahun 2023 bagi mereka yang berpendapatan RM35,000 sehinggalah RM100,000. Cukai mereka dikurangkan 2%. Ini bermaksud mereka ini 6%, sini 9% dan sini adalah 17% kira-kira. Ataupun sebenarnya memang tepat sebenarnya. 6, 9, 17% masing-masing. Tidak disebut sama ada yang ini RM100,000 dan ke bawah ini akan ada pengurangan ataupun peningkatan. Tapi apa yang kita tahu adalah mereka yang melebihi RM100,000 sehinggalah RM1 juta, mereka ini cukai mereka akan dinaikkan 0.5% ke 2%. Kita lihat di sini seperti yang ditekankan oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sebentar tadi, fokusnya adalah untuk mengagihkan semula kekayaan. Kita dapat lihat pada reformasi cukai di sini, mereka yang kebanyakannya M40 dikurangkan cukai dan mereka yang berada dalam golongan T20, mereka golongan kaya, akan dikenakan peningkatan cukai. Tapi bukan sahaja perbezaan, ada juga beberapa persamaan antara bajet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga belanjawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai contoh, PTPTN agak serupa walaupun sedikit berbeza. Apa yang diumumkan sebelum ini, anda boleh baca sendiri. Semua ini anda boleh baca penuh di astroawani.com. Pengecualian bayaran semula bagi pelajar ijazah sarjana muda kelas pertama sahaja untuk meminjam PTPTN. Itu antaranya. Diskaun 20% baki untuk penyelesaian penuh pinjaman, diskaun 15% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki tertunggak jika dibayar one-off sekali bayar, dan diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Perubahan pada kali ini, diskaun sehingga 20% selama 3 bulan pembayaran balik pinjaman dan juga penangguhan bayaran selama 6 bulan, setengah tahun bagi peminjam yang bergaji kurang RM1,500. Ada sedikit perubahan di situ. Tapi kalau kita lihat aspek seterusnya, bantuan tunai kepada belia sama, cuma dijenamakan semula. RM200 pada bajet 2023, RM200 pada belanjawan 2023. Yang dibezakan, dulu digelar kredit e-pemula, sekarang digelar kredit e-tunai belia rahmah. Apa lagi bantuan lanjut kepada B40? Ini juga sama. Lesen motosikal. Kelas B2, taksi, bas dan e-hailing, kerajaan menanggung bayaran ujiannya, bayaran lesen. Tiada perubahan di sini, juga sama. Juga sama pengecualian duty stamp. Ini adalah satu perkara yang besar dan penting untuk mereka ingin memiliki rumah pertama. Pengecualian duty stamp 75% untuk rumah bernilai lebih RM500,000 sehingga RM1 juta. Pengecualian duty stamp 100% bagi rumah bernilai bawah RM500,000. Tapi perlu rumah pertama. Ini tiada perubahan. Impaknya agak besar. Sebagai contoh, kalau rumah anda RM300,000, rumah pertama, anda berupaya jimat sehingga RM6,500. Jadi, serupa juga di sini. Bajet dan juga belanjawan. KWSP isu hangat. Banyak seruan termasuk daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri. Sebelum ini, bukan pada bajet, tapi satu pengumuman Mac 2022, bekas Perdana Menteri membenarkan pengeluaran KWSP sekali lagi RM10,000. Baru-baru ini kita lihat juga beberapa kenyataan daripada kerajaan baru ini bahawa mereka tidak menyokong dan ia dicerminkan dalam belanjawan pada kali ini. Tiada kebenaran untuk anda mengeluarkan simpanan KWSP, tapi apa yang kerajaan buat adalah kerajaan akan tambah RM500
secara one-off, sekali bayar kepada caruman akaun satu anda bagi pencarum yang mempunyai simpanan kurang RM10,000. Ini antara kerisauan kerajaan. Mereka tidak mahu anda menghakis simpanan di hari tua, jadi tiada kebenaran untuk mengeluarkan KWSP buat masa ini, tapi kerajaan akan menyumbang. Banyak lagi yang kita akan kongsikan, tapi anda boleh baca secara penuh di astroawani.com. Ini adalah antara lain-lain intipati secara permukaannya on the surface, 64 bilion untuk meminimumkan kos hari hidup melalui kawalan harga barang, bantuan keuangan, memberi perkhidmatan kepada rakyat, jualan rahmah juga ada dengan harga barangan asas sehingga 30% lebih murah melalui jualan rahmah yang dinyatakan di sini. Dan peruntukan RM100 juta untuk setiap kawasan parlimen untuk menjayakan jualan rahmah ini yang menyaksikan atau menyasarkan harga barang turun sehingga 30%. Duty excise ke atas produk cecair atau gel untuk rokok, elektronik dan juga vape. Bagi anda yang menjadi penghisap video di luar sana, mungkin berita yang kurang baik kepada anda. Tapi menarik untuk lihat bagaimana kerajaan akan melaksanakan ini kerana rokok elektronik atau vape masih lagi belum diiktiraf secara rasmi. Jadi bagaimana ingin sesuatu perkara yang tidak diiktiraf secara rasmi dicukai? Sudah tentu kita akan saksikan perincian pelaksanaannya tidak lama lagi. Tapi yang lagi menarik juga, 50% daripada cukai vape ini akan pergi ke Kementerian Kesihatan. Cukai vape kita bagi wang lebih kepada Kementerian Kesihatan. PMKS, cukai ke atas pendapatan RM150,000 pertama dikurangkan dari 17% ke 15%. Juga beberapa perundangan disebut seperti tadi. Akta Perolehan Kerajaan, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat atau whistleblower akan dipercepatkan untuk digubal dan diluluskan merujuk kepada projek tebatan banjir yang perlu ditender semula dan sebagainya. Inilah pendekanan kepada tadbir urus dan tata kelola yang baik oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Banyak lagi yang boleh baca di sini. Internet percuma juga ada. Beberapa bilion untuk menyelenggara dan menaik taraf jalan persekutuan, jalan perhubungan desa, jalan luar bandar. RM100,000 di setiap daerah hanya untuk baiki jalan yang berlubang. Dan menanggung bayaran latihan sehingga RM4,000 untuk pekerja gig untuk tingkatkan kemahiran mereka. Itu apa yang anda boleh dapatkan intipati di sini. Boleh baca secara penuh di astroawani.com. Tapi kita lihat pelaksanaannya juga penting. Belanjawan yang seimbang juga penting, bukan angka yang besar sahaja yang dimegahkan, tetapi belanjawan ini perlulah bertanggungjawab. Kerana hutang negara akan menjangkau RM1.2 trilion atau lebih 60% KDNK tahun ini. Jika dihitung hutang dan liability, ia mencecah RM1.5 trilion atau 81% daripada KDNK. Bunga hutang ini sahaja adalah RM46 bilion. Jadi tak kala kita mengejar semua pembangunan ini, kita perlu memastikan semua sumber dana perlu kita seimbangkan dan kita spend, kita belanja dengan berkhidmat untuk masa depan negara, bukan sahaja untuk tahun 2023 ini.